Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kawarismi bin Ahmad Sabah daripada kelas R2B. Pada hari ini saya akan mengupaskan sedikit sebanyak tentang isu-isu dalam perlembagaan yang berkait rapat di negara kita, iaitu Malaysia, dan merupakan tonggak utama bagi sesebuah negara. Saya akan mengupaskan isu tersebut daripada hak istimewa orang Melayu sehinggalah kedudukan istimewa orang Melayu dan hak-hak istimewa orang Bumiputera yang ada di Sabah dan juga Sarawak. Pada hari ini saya akan memperjelaskan betapa pentingnya untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk memahami tentang perlembagaan dalam menjaga keadilan, dalam menjaga kebebasan dan dalam menjaga masyarakat sebagai rakyat di Malaysia pada hari ini. So, dalam konteks perlembagaan, warna putih seringkali melambangkan kesucian, keadilan dan juga kejujuran. Oleh itu, perlembagaan adalah undang-undang yang menjaga kesucian seseorang dan menjamin keadilan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Isu yang pertama adalah hak istimewa orang Melayu. Perlembagaan Malaysia memberikan hak istimewa kepada orang Melayu dan juga suku-suku kaum Bumiputera yang mencakupi 3 aspek. Yang pertama, aspek pendidikan, ekonomi dan juga aspek pekerjaan. Dari aspek ekonomi, orang Melayu diberikan hak istimewa dalam sektor perniagaan serta dalam program bantuan ekonomi. Sebagai contoh, MARA, yang di mana MARA telah memberikan pinjaman dan bantuan hanya kepada orang Melayu sahaja dalam sektor perniagaan kepada mereka yang hendak memulakan perniagaan. Dari aspek pekerjaan pula, dalam perkara 153 memberikan preferensi kepada orang Melayu dalam bidang pekerjaan sama ada dalam sektor kerajaan dan juga sektor swasta yang berhubung kait dengan kepentingan nasional. Isu yang kedua pula adalah isu kontrak sosial. Dalam konteks perlembagaan, kesepakatan dan juga pemahaman merupakan asas untuk berorientasi pelbagai kumpulan etnik yang ada di Malaysia maupun politik dalam negara. Di Malaysia, kontrak sosial tidak secara langsung termaktub dalam perlembagaan, akan tetapi terdapat beberapa elemen iaitu peruntukan yang dianggap sebagai cerminan kontrak sosial. So, antara peruntukannya adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan hak-hak istimewa orang-orang Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ini adalah salah satu elemen kontrak sosial yang wujud di Malaysia, di mana hak-hak istimewa ini menjadi pengimbang terhadap kepelbagaian etnik dalam negara kita, iaitu Malaysia. Isu yang ketiga pula adalah isu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Bagi pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 di bawah Akta 32, akta ini menggariskan kedudukan dan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang, termasuk dalam bidang kerajaan, dalam bidang pentadbiran kerajaan, dalam bidang pengajaran dan pembelajaran serta dalam bidang perundangan. So, isu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Kita masuk yang kedua pula, iaitu bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa rasmi ini telah digunakan secara meluas dalam semua aspek pentadbiran negara, termasuk kerajaan persekutuan, kerajaan negeri serta dalam sistem perundangan dan pentadbiran awam. Akta ini telah memperkuatkan lagi kedudukan bahasa kita, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan memastikan penggunaannya dalam semua aspek kehidupan negara kita, iaitu di Malaysia. Maka itulah beberapa elemen penting dan yang merangkumi isu-isu dalam perlembagaan. Perlembagaan bukanlah sekadar dokumen kering. Ia adalah pilar penting yang memastikan keadilan, kesetaraan dan kebebasan bagi semua warga negara Malaysia. Mari kita terus menghargainya dan memahami betapa pentingnya perlembagaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita semua bersama-sama menjaga dan mematuhi perlembagaan sebagai tonggak utama dalam menjaga kedaulatan
dan kesejahteraan negara kita. Sekian daripada saya, itu sahaja kupasan mengenai isu dalam perlembagaan di negara kita. Sekian, terima kasih.